Rasulullah, ya azimal jah, alaika salawatullah. Abdun bil bab, yartaji lathmal a'tab. Jud bil jawab, marhaban qad qabbalna. Yakhib man ladha bi Rasulillah. Antal habibul a'zam sirrul mujib. Hasya yakhib man ladha bi Rasulillah. Allah Allah aghithna ya Rasulullah, ya azimal jah, alaika salawatullah. Abdun bil bab, yartaji lathmal a'tab. Jud bil jawab, marhaban qad qabbalna. Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, wa'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnianya dapat kita untuk berlive ataupun bersiaran langsung pada pagi ini. Sebelum kita mulakan tazkirah ringkas, tazkirah zuhur kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi menyahut seruan ilahi seperti mana dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, dalam ayat ini kan Allah menerangkan kepada kita yang Allah dan malaikat-malaikatnya sendiri pun berselawat ke atas Nabi. Dan Allah menyeru kepada orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya agar berselawat mengikut Allah dan malaikat-malaikatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, dalam ayat tu kan, kat mana yang cakap pasal Allah berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna, mereka berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sallu tu ialah fi'il amar. Dalam bahasa Arab kan, kita dah gunakan, orang tua-tua Kedah dah gunakan PN kan. Nah, itulah fi'il tu, dia maksud dia perbuatan. Okey, dalam bahasa Arab fi'il ni terbagi pada 3. Fi'il madhi, iaitu merujuk kepada benda perbuatan yang kita dah buat, seperti macam telah makan, telah tidur, telah minum, apa semua. Lepas tu fi'il mudhari', benda yang kita tengah buat. Macam sekarang ni kita tengah live, macam yang tu fi'il mudhari', kita tengah buat. Dan fi'il amar ialah kata menyuruh, fi'il perbuatan yang menyuruh, iaitu sallu tadi tu. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu sallu, berselawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada lelaki yang tengah tonton live sekarang ni kan, lelaki selalunya dengar ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima ni dalam khutbah Jumaat. Tapi tak tahulah kan, kalau tidur tak dengar lah. Dan kalau tak tidur tu ada, kalau tidur tu tak dengar. Kalau tak tidur tu akan dengar imam ataupun khatib akan cakap akan baca ayat ni. Dan sunat bagi kita untuk berselawat ke atas Nabi selepas dengar imam baca ayat ni. Baik, sebenarnya kita dah alalan cakap kan pasal berselawat ke atas Nabi apa semua ni kan. Okey, kena dengan tajuk kita hari ni, iaitu tajuk apa kita hari ni, iaitu tajuk kita mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau ada orang tanya, ustaz kenapa nak belajar pasal mukjizat Nabi kan? Tak cukup je kita kenal ma'rifatullah, kita kenal Tuhan je. Kenapa nak kena kaitkan dengan Nabi? Okey, baik. Dengar ni. Innal abda la yanalu ma'rifatallahi illa ba'da an ya'rifa sayyidal wujud sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa maksud dia? Okey, maksud dia, innal abda, sesungguhnya seseorang hamba itu, la yanaluhu, tidaklah tercapai, tidaklah sampai ma'rifatallahi, tidaklah dia mampu sampai ma'rifatullah, tidaklah sampai dia mengenal Tuhan tu, illa, kecuali, ba'da, selepas dia, an ya'rifa, mengenali, sayyidal wujud. Mengenali siapa sayyidal wujud ni?
penghulu segala makhluk yang wujud kat atas muka bumi ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cakap dia dah kenal Tuhan, memang dia cakap dah bab tauhid ni, memang dia padu dah bab tauhid ni, tapi kita tanya dia tak kenal Nabi Muhammad, percayalah dia tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan kata siapa nak kenal Tuhan, kena kenal Nabi Muhammad dulu, baru kenal Tuhan. Okey, baik. Kita cakap tadi kan, kita nak kenal Nabi. Kenapa kita ambil kenapa ustaz ambil mukjizat? Kan? Kenapa tak ambil sunnah ke apakah semua kan? Okey, baik. Sunnah ni selalu dah orang duk cakap kan, tapi ramai orang tak tahu mukjizat Nabi ni. Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad kan manusia sekarang ni suka tengok superhero kan, macam orang suka tengok Superman, Batman apa semua tu kan, Iron Man ke apa semua. Tapi orang suka minat benda-benda tu kan, tapi orang tak tahu. Orang Islam sekarang ni mendidik anak-anak dia dengan superhero macam tu, sedangkan mereka tak tahu Nabi Muhammad kita pun sebenarnya superhero. Yang ni bukan superhero pelakon, memang superhero yang nyata-nyata ya. Memang yang nyata. Iaitu kat mana kita dapat tengok? Kat mukjizat-mukjizat ni. Kalau semua nak tahu, Nabi Muhammad ada 1200 mukjizat sepanjang hidup Nabi. Tapi tak semualah yang kita tahu kan, tapi maksudnya Nabi ada 1200 mukjizat dengan dia. Okey, baik. Sebelum kita cerita mukjizat Nabi kan, mari kita dengar apa yang Imam Syafi'i kata tentang mukjizat Nabi ni. Imam Syafi'i kata, ma a'tallahu mu'jizatan li nabiyyin illa a'taha Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlaha au afdala minha. Maksud dia apa? Ma'atallahu, tidaklah Allah bagi mu'jizatan, satu-satu mukjizat, li nabiyyin, kepada seseorang nabi, illa, kecuali a'tahallahu, kecuali Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mithlaha, macam tu, lebih kurang macam tu mukjizat dia, au afdala minha, ataupun lebih dahsyat lagi. Okey, sebagai contoh, macam kita semua tahu kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dia berdakwah kepada Firaun bersama Nabi Harun. Okey, baik. Masa Nabi Musa ingin membebaskan Bani Israel daripada cengkaman Firaun, Nabi Musa buat lari ni, set Bani Israel ni buat lari, nah sampai depan laut. Nak maju mati laut, nak mundur pun mati. Sebab apa? Tentera Firaun ligan. Lepas tu Bani Israel kata apa? Inna khalas, kita ni selesai dah, habis dah kita ni. Tak, bila orang nampak, bila orang yang tak beriman dengan Tuhan, bila orang yang tak kukuh iman dengan Tuhan, dia nampak yang nyata macam tu ya. Tapi Nabi Musa kata apa? Tak, inna ma'ya rabbi, sesungguhnya bersama aku Tuhan aku. Jadi turunlah firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun pada Nabi Musa untuk, ya Musa, ketuklah laut itu dengan tongkat kamu. Maka Nabi Musa ketuk tongkat, lepas tu terbelah laut tu. Maka Nabi Musa berjalan bersama dengan Bani Israel, lalu tengah-tengah laut tu. Ni laut terbelah dengan tongkat ni. Okey, nak bagi tahu ni, nak bagi tahu yang tadi yang Imam Syafi'i kata tu, Tuhan tak bagi mukjizat kepada nabi lain Tuhan tak bagi mukjizat kepada nabi lain, melainkan Tuhan bagi yang sama ataupun yang lebih hebat lagi kepada Nabi Muhammad. Okey, macam mana nak bagi tahu Nabi Muhammad belah hebat gini? Nabi Musa belah laut hebat dah ni. Belah laut. Kita belah ayam pun tak belah. Ni belah laut ni, laut. Okey, Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad ni kita nak katakan, nak kata dahsyat ni. Nabi Musa belah laut, laut depan mata kita boleh sentuh ayam tu, kita boleh mandi dia yang tu depan mata. Kalau nak katakan mukjizat, boleh mukjizat kan. Nak katakan mukjizat ni, Nabi Muhammad belah bulan. Nabi Muhammad ada dalam ayat Quran surah Al-Qamar ayat pertama kan. Nabi Muhammad ni belah bulan tu terbelah. Maksud dia nak menggambarkan yang Nabi Muhammad dah belah bulan. Okey, macam mana cerita yang Nabi Muhammad belah bulan ni? Okey, adalah ni kan, Pak Jahal ni, Abu Jahal ni pergi rumah Nabi. Oi Muhammad, kan Nabi Abu Jahal ni tak beradab lah dengan Nabi. Sebab apa? Sebab pak saudara Nabi, lagipun dia tak beriman kan.
Macam kita cakap dengan anak saudara kita kan. Macam tu lah lebih kurang kan. Main tu kita tengah duduk sembah-sembah bahala, tiba-tiba anak saudara kita main sembah Tuhan. Sembah Allah Subhanahu Taala kan. Ni main mana pula budak ni? Lebih kurang kan. Abu Jahal ego macam tu, dia tak mau terima Islam. Okey. Lepas tu pendekkan cerita yang ni dia kata, Muhammad yang selama ni yang hang tunjuk mukjizat, yang tu hang tunjuk sendiri. Macam hang tak ada bayang sebagai contoh. Nabi Muhammad tak ada bayang kan. Nabi Muhammad tak ada bayang. Lepas tu dok bercakap, pokok bagi salam, batu bercakap dengan Nabi. Nabi buat sendiri yang tu. Maksud dia tak ada orang minta. Ni Abu Jahal kata, sekarang ni aku nak minta hang buat something. Aku nak minta hang buat satu. Hang buat aku beriman dengan hang. Lepas tu Nabi pun selamba kalau hang nak beriman kan. Okey. Okey, apa benar yang nak minta? Sahabat-sahabat Nabi kalut kan. Wish, biar betul Nabi kan. Sebab sahabat-sahabat Nabi kenal Abu Jahal. Sebab Abu Jahal ni trik dia je. Lepa ni sahabat-sahabat Nabi ada satu riwayat kata sahabat-sahabat Nabi takut Abu Jahal ni minta apa? Minta Nabi bertukar jadi ayam, lepas tu tukar jadi telur, lepas tu Abu Jahal ketuk telur tu. Ni nak katakan tahu ni Abu Jahal ni minta nak trik je. Lepas tu Abu Jahal kata tak best lah dalam rumah kita nak fight, jom kita pergi kat luar. Okey, lepas tu pergi kat luar. Atau Abu Jahal pun dia tak ada pun dalam kepala otak dia nak buat benda apa, ada saja dia tengok lepas tu kebetulan tu nak katakan takdir Tuhan tu. Kebetulan bulan tengah mengambang. Tu bulan nampak bulan. Hang belah sat bulan tu. Abu Jahal kata, tu nak kata minta tak main-main minta belah bulan apa tau. Bani Israel minta apa? Minta belah ni minta belah bulan tu. Belah bulan. Lepas tu Nabi kata, turun firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Suruh Nabi isyaratkan tangan belah. Lepas tu Nabi buat belah. Bulan terbelah. Bukan takat bulan terbelah. Nabi suruh yang belahan balik kanan tu pi balik kanan. Belahan balik kiri pi balik kiri. Lepas tu Nabi suruh cantum balik. Bulan pi balik kanan balik kiri. Lepas tu bulan cantum balik. Nabi tengok ke Abu Jahal. Macam mana? Beriman dia. Tu tadi kata buat apa benda yang dia minta, dia akan beriman. Tak, Abu Jahal kata apa? Sat lu. Kalau hang main trik kat mata aku, kalau hang buat silap mata, hang boleh tipu orang kat sini. Sekarang ni kami dapat berita ada ada rombongan baru nak sampai Mekah. Kita tunggu lepa. Kalau lepa dalam perjalanan hang tak boleh buat silap mata kat lepa tak? Dia boleh kata Nabi buat tu bukan mukjizat tapi silap mata. Tu nak katakan kurang ajar dia. Tapi tak apalah, kita tunggu rombongan tu sampai. Tak dan orang-orang Mekah pergi tanya, hang nampak bulan terbelah dua? Ni rombongan tu pi. Weh, hampa nampak tadi bulan terbelah dua. Tu rombongan tu tak ada nak kata dah. Tak ada nak kata. Lepas tu Abu Jahal kali ke Nabi. Dia kata apa? Sesungguhnya hari ni aku percaya hanglah ahli sihir yang terbaik. Tu Abu Jahal tu yang tu mampu pergi kat dia. Biar pergilah kat dia yang tu. Biar pergi kat dia yang tu. Dia tak mau beriman. Tapi nak katakan Nabi Muhammad tu mukjizat dia seperti mana Imam Syafi'i kata, mukjizat yang bagi ke Nabi akan lebih dahsyat lagi daripada mukjizat Nabi lain. Okey, mari kita tengok mukjizat yang seterusnya yang kita boleh nak tengok kan. Mukjizat yang seterusnya kan, siapa tak kenal kan Nabi Sulaiman kan. Nabi Sulaiman kerajaan yang paling dahsyat kali yang pernah ada atas muka bumi ni. Sebab apa? Nabi Sulaiman minta, ya Allah, bagilah aku satu kerajaan yang takkan ada dah sampai habis kiamat nanti, takkan ada dah orang ada kerajaan yang tu. Dan Tuhan makbulkan doa tu, dan yang itulah kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman ni, kita merintah apa sekarang ni? Kita merintah manusia aja tak? Tak. Nabi Sulaiman merintah bukan setakat manusia, jin pun dia memerintah, dan haiwan pun Nabi Sulaiman merintah, haiwan pun. Okey, nak bagi tahu apa mukjizat Nabi Sulaiman ni? Mukjizat Nabi Sulaiman yang masyhur kat kita ialah Nabi Sulaiman boleh buat apa? Cakap dengan binatang boleh. Okey. Nabi Sulaiman masa tu lah yang burung hut mai tu yang ada dalam Al-Quran tu, cerita tu, Nabi Sulaiman panggil semua haiwan untuk buat mesyuarat. Lepas tu burung hut tak mai. Nabi Sulaiman kata apa? Mana hut? Adakah dia termasuk golongan yang tak hadir? Kan? Lepas tu burung hut sampai. Burung hut dalam Quran cerita burung hut cakap kan dengan Nabi Sulaiman. Burung hut cakap dengan Nabi Sulaiman, bukan cakap macam kita cakap ni.
Tak, nak burung cakap bahasa dia. Cik macam tu. Nabi Sulaiman yang faham. Macam ni sebagai contoh. Cik. Oh, sana ada no. Kat Sabian no. Ada no. Cik. Oh, ni ada no. Balkis yang duduk kat Sabian oh, lepas sembah matahari. Macam tu. Burung tu cik. Burung tu cik. Nabi Sulaiman yang faham bahasa burung, bahasa binatang. Okey, nak katakan yang Nabi Muhammad pun dapat yang sama. Nabi Muhammad cakap apa? Okey, Nabi Muhammad cakap dengan binatang-binatang. Ada satu cerita Nabi Muhammad tengah bagi kuliah lah kot kan, perhimpunan dengan sahabat-sahabat. Lepas tu adalah seorang badui ni. Badui ni sebagai contoh kita macam orang pedalaman lah, orang-orang kampung hulu sana kan, orang-orang pedalaman macam tu. Dia tengah pegang sekong bewok kan, bagi kita bewok sana kita panggil dok. Bewok pasiak. Dia pegang dok. Dia pegang dok, dia nampak Nabi. Lepas tu dia dengar kan. Maksud badui ni dia treat seorang sahabat Nabi yang belakang tu. Ni siapa? Ni siapa yang tengah cakap ni? Dia tahu yang ni lah Rasulullah. Ni utusan Tuhan. Oh ya. Lepas tu dia langkah semua sahabat pi sampai depan Nabi. Nabi tak halal tu. Nabi macam Nabi raikan dia. Ya, nak apa lebih kurang macam tu. Lepas tu dia kata, "Anta Rasulullah?" Dia tanya. Anta Rasulullah, kamu ke Rasulullah? Lepas tu dia kata, ya, saya Rasulullah. Kenapa? Lepas tu dia kata, kalaulah kamu Rasulullah, dia kata, suruh dok ni mengaku kata hang tu Rasulullah. Betul ke suruh aku nak dengar pengakuan pada dok ni sendiri? Okay, kalau kita nak katakan tingginya adab Rasulullah, tingginya tawaduk Rasulullah ni, kalau kita tanya tu, adab tu, aku siapa? Lebih kurang macam tu dek. Sebab dia pun tanya, nak tahu kita siapa? Okay, nak pengakuan daripada dok tu. Ni, dok tu kata apa? Nabi Muhammad kata apa dulu? Nabi Muhammad kata, man ta'bud. Nabi Muhammad tak kata man ana, siapa saya, tapi Nabi Muhammad kata man ta'bud, siapakah yang kamu sembah? Dok tu kata apa? Dok tu kata alladhi fis sama'i arsyu wal ardi sultanu. Maksud dia, aku sembah yang di atas langit arash dia dan di bumi kesultanannya. Maksud dia Allah Subhanahu wa taala. Okey, lepas tu Nabi Muhammad sambung, faman ana, dan siapakah aku? Dok tu jawab, anta rasul li rabbil alamin wa khatamin nabiyyin. Kamulah rasul Tuhan sekalian alam dan pengakhir nabi-nabi. Beriman tu Pak Badui tadi tu dengar dok cakap. Bukan dok cakap yang cara tak tahulah dok bunyi macam mana, katakan bunyi cik juga kan. Tapi tak tahulah dok bunyi macam mana. Tapi point nak bagi tahu, dok tu bukan cakap bunyi dia tu tak. Dok tu cakap bahasa Arab. Yang tu nak katakan kelebihan Nabi Yang tu satu kita rasa macam dah hebat dah. Already dah hebat dah sebab cakap dalam bahasa Arab. Tapi tak Nabi Sulaiman, mukjizat dia hanya bercakap dengan benda-benda yang bernyawa. Apatah lagi Nabi Muhammad cakap dengan benda yang mati. Benda yang mati ni apa? Nabi bercakap dengan batu, Nabi bercakap dengan pokok. Semua ada hadis cerita yang mukjizat Nabi. Nabi berjalan nak pergi masjid, akan ada satu batu tu tunggu kat situ nak bagi salam ke Nabi, dan Nabi jawab waalaikumsalam. Nah, ni nak katakan mukjizat Nabi tu akan lebih hebat lagi daripada nabi-nabi yang lain. Okey, Ustaz rasa sampai situlah kot dulu untuk tazkirah duha kita pada pagi ni kan. Kalau ada masa lagi kita bersiaran lagi untuk cerita pasal mukjizat lagi kan. Bagi tahulah kalau ada yang nak cerita lagi pasal mukjizat, kita bagi tahu cerita pasal mukjizat. Ada kalau nak cerita pasal lain, kita cuba cerita pasal benda lain. Okey, kita sudahi kita punya tazkirah pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.